Baik saudara, laporan tahunan 2018 oleh Bank Negara Malaysia mengesyorkan angka living wage ataupun kadar gaji wajar di Kuala Lumpur sekitar RM2,700 sebulan untuk seorang individu yang hidup sendiri. RM4,500 pula untuk pasangan tanpa anak dan RM6,500 untuk pasangan dengan 2 orang anak. Justru jika kita bandingkan dengan angka gaji minimum yang dilaksanakan pada Mei 2022 iaitu hanya sekitar RM1,500. Ini bermakna sasaran living wage ini hanya sekitar 56% sahaja daripada yang disyur oleh Bank Negara. Malah, laporan BNM pada 2020 turut menunjukkan bahawa gaji permulaan purata bagi graduan dengan ijazah sarjana muda di Malaysia telah berkurangan secara real sejak tahun 2010. Untuk tempoh singkat, ia menjunam jatuh kepada 1.2%. Maka tidak hairanlah jika graduan lebih memilih kerja sendiri daripada makan gaji atau mencari rezeki jauh dari tanah air sendiri. Apatah lagi, peluang pekerjaan separuh mahir terus melebar jurang berbanding pekerjaan mahir. Pun begitu, acap kali gaji minimum diperkenal, kajian Khazanah Research Institute mahupun suara daripada Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Malaysia dan juga Persatuan Majikan-Majikan Malaysia akan menyatakan kebimbangan tekanan yang dirasai oleh industri kecil dan sederhana dalam berdepan kos operasi dan juga margin untung yang rendah. Persoalannya, di manakah titik tengah dalam menyantuni di antara keperluan pekerja untuk terus hidup dan keperluan majikan untuk terus beroperasi? Juga, setarakah median kadar upah di Malaysia dengan negara-negara berpendapatan menengah atas? Dan apakah bentuk strategi untuk melandaikan keresahan ini? 3 panel di lapangan saya tarik ke meja analisis. Saya Dinasha Salim berikan tumpuan anda analisis. Kini bermula. Assalamualaikum dan salam hormat. Gaji tak setimpal, graduan pilih berhijrah. 3 orang akan bersama dengan saya dalam analisis kali ini. 2 secara di dalam studio ini dan 1 secara dalam talian. Saya perkenalkan dahulu yang dekat dengan saya di sebelah saya, iaitu seorang pelajar daripada Universiti Melaya, iaitu saudara Lim San Shen, merupakan pemimpin belia dan juga ikon siswa kepimpinan. Di sebelahnya iaitu Tuan Muhammad Jaafar Majid, merupakan Presiden Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Telekomunikasi. Dan nanti kita akan bersama dengan seorang individu lagi, akan saya perkenalkan kemudian dalam kita berbincang tentang isu ini. Sebelum kita berbincang lebih jauh lagi berkaitan tentang isu graduan, memilih gaji ataupun dalam masa sama peluang kerjaya dan sebagainya, kita akan menilai dahulu tentang cakap-cakap daripada masyarakat di lapangan berkenaan tentang isu ini. Saksikan. Dengan gaji dulu, kalau gaji dulu nak compare dengan gaji sekarang tu memang jauh beza. Sebab apa? Sebab kos hari hidup. Sekarang pun kos hari hidup pun dah makin meningkat. Untuk gaji tu statik macam yang dulu tak relevan lah sekarang. Sebabnya kos hidup tu sendiri. Macam saya pelajar ijazah, so 3,000 tu sesuai dan saya rasa antara 2,500 hingga 3,000 tu gaji permulaan yang sesuai lah sebab bergantung dengan kita orang punya kelulusan dan mungkin kalau kita orang ada pengalaman, kita boleh demand lebih gaji. Ya, saya rasa 3,000 itu pun masih kecil lah. Sepatutnya dia layak lebih tinggi dan mungkin 3,500 atau 4,000 lebih setimpal bagi saya lah. Dekat KL, dia memang untuk yang survive lah. Tapi kalau untuk nak buat saving, planning for future, I rasa memang susah. Dia depends kepada kat mana kita tinggal dan kat mana kita kerja. Mungkin 3,000 tu tak cukup untuk di Kuala Lumpur tapi cukup untuk kat tempat lain. Fresh grad, I think 4,000 ke 3,500 pun okay lah. At least you dapat sikit savings lah lepas deduct everything. 3,000 tu adalah permulaan yang baik lah untuk fresh graduate. Lagi-lagi kalau kita ambil dalam bidang yang sangat demanding macam IT, software, apa semua. 3,000 tu bagi saya berpatutan sebab kalau ikutkan dengan kita orang belajar lama and then dengan hutang pendidikan, so kita kena support lah semua benda tu kan. So 3,000 insyaAllah saya rasa sangat sesuai. Prefer kerja kat sini dululah and kumpulkan sebanyak mana skills yang boleh supaya mana tahu ada rezeki boleh bekerja kat luar negara. As for now, saya masih selesa di Malaysia. Tapi kalau lah macam diberi peluang, kenapa kita nak sia-siakan kan? Saya akan pergi, cuma
mungkin bukan permanent. Baik, itu antara pandangan daripada orang ramai berkata tentang gaji yang sepatutnya diberikan kepada fresh graduate ataupun graduan-graduan yang baru saja memulakan kerjaya mereka. Walau bagaimanapun, sebelum saya nak berbicara lebih dalam perkara ini, saya nak tahu dulu di lapangan. Saya nak bersama dahulu dengan saudara Lim. Saya kira saudara Lim banyak bersama dengan rakan-rakan di kampus. Pasti mereka ni ada bercerita-cerita tentang perancangan mereka selepas ini keluar daripada universiti, apa yang mereka mahu lakukan khususnya dalam konteks kerjaya. Adakah cakap-cakap ataupun perancangan untuk mencari pekerjaan di luar negara itu sudah mula kedengaran di kampus-kampus? Okey, terima kasih Ashraf atas soalan. Bagi saya, perbualan tentang gaji minimum ataupun kerja di tempat mana dalam negara ke luar negara memang jadi satu topik perbincangan yang hangat antara mahasiswa. Bagi saya, ada sesetengah mahasiswa dia pilih untuk kerja ke luar negara mungkin disebabkan peluang kerjaya yang lebih banyak ataupun gaji yang mungkin lebih lumayan sikit kalau berbanding dengan kerjaya yang sama dalam negara. Tapi itu berbeza ikut situasi dan orang. Ada yang pilih untuk teruskan kerja dalam Malaysia sebab cinta akan negara ataupun ingin terus bersama dengan keluarga tercinta dalam Malaysia. So, dia depends lah. Tapi kebanyakan mahasiswa pada pandangan saya masih memilih Malaysia sebagai tempat untuk bekerja. Okey, baik. Sekalipun ada yang mempunyai keinginan perancangan untuk keluar negara mencari pekerjaan di sana, daripada dapatan di lapangan itu, mereka ini kebanyakannya memilih untuk keluar negara atas faktor kerana peluang kerjaya lebih besar ataupun kerana isu gaji. Bagi saya rasanya adalah sebab isu gaji kot. Sebab kalau kita tengok, kalau kita kerja sebagai seorang gig economy, contoh di Singapura ataupun negara jiran kita, Thailand, mungkin gaji yang diberikan adalah jauh lebih banyak sedikit kalau berbanding dengan graduan ataupun fresh graduate. Contoh fresh graduate di Malaysia, dia keluar dari universiti, mungkin gaji yang diberikan adalah dalam 2,000 contoh. Ataupun contoh orang tu kalau dia kerja dalam gig economy ataupun kerja contoh pencuci pinggan di Singapura ke mana, mungkin dia dapat gaji dalam 4,000 ke 5,000. So itu adalah satu isu yang kita perlu ketengahkan dalam setiap lapisan seperti di parlimen, di masyarakat, di mana kita perlu pastikan kebajikan pekerja kita dan juga rakyat Malaysia dapat dilindung dan kita pastikan gaji yang diberikan adalah sepadan, setimpah dengan kelayakan dan kemampuan seorang tu untuk berkhidmat dan bekerja. So itulah penting bagi saya. Okey, baik, kita akan bercerita soal setimpah atau tidak setimpah itu sebentar lagi. Walau bagaimanapun melihat kepada keinginan sebagai faktor gaji ini, saya nak tertarik dengan satu kajian dilakukan dalam pengesahan graduan 2020 menyatakan bahawasanya 53.6% ataupun kira-kira satu daripada dua siswazah menerima gaji permulaan di bawah daripada RM2,000 di Malaysia ini. Dan angka ini tidak jauh berbeza dengan tahun sebelumnya, lebih kurang dalam 50.7%, maksudnya hampir separuh daripada mereka menerima gaji bawah daripada RM2,000. Saya nak bertanya soalan ini kepada Tuan Jaafar. Adakah gaji permulaan ini yang begitu rendah? Saya kira bawah RM2,000 ini agak rendah berbanding dengan kadar wajar yang sebagaimana disyorkan oleh BNM. Adalah bersifat dalam tempoh sementara ataupun sebenarnya ianya berlaku dalam tempoh yang panjang bagi mereka untuk meningkatkan kadar gaji mereka? Ya, saya berpendapat kalau kita ambil contoh semasa government kerajaan melancarkan program SLIM, skim lanjutan siswazah, dan allowance yang dikeluarkan kini RM2,000. So itu menjadi tanda aras bermakna gaji graduan tidak boleh kurang daripada RM2,000. Kalau kita ambil contoh tu, kerana RM2,000 tu semasa dia diberi latihan, allowance. So bila dia dah ada training sebagainya, sepatutnya angka RM3,000 tu patut angka yang wajar lah. Kalau kurang dari RM2,000 tu dah tidak begitu wajar untuk graduan. Kalau kita ambil kira benchmark yang dibuat oleh kerajaan, melalui SLIM. Baik. Itu pada pendapat saya lah. Baik, dalam masa yang sama juga saya nak menilai bagaimana situasi semasa berkaitan tentang laporan yang ditunjuk oleh Pergerakan dan juga Pekekalan Pekerja 2021 yang ini dibuat oleh satu pegawai pendidik, Employment Hero, mendedahkan 72% graduan-graduan Malaysia ini mempunyai perancangan dan mempertimbang untuk bekerja di luar negara. Malahan lebih kurang dalam 61% mereka yang sudah pun bekerja merancang dalam tempoh 6 bulan nak keluar daripada landscape pekerjaan di Malaysia ni. Faktor utamanya paling tinggi disebabkan kerana pembangunan kerja yang sangat rendah di Malaysia. Persoalan saya kepada Tuan Jaafar dan konteks ini, 36% memilih itu faktor utamanya. Melihat kepada landscape negara Malaysia ini, peluang kerjaya itu dilihat sebagai tidak optimis, khususnya bagi graduan siswazah. Mengapa perkara ini masih lagi timbul sedangkan pelbagai plan inisiatif telah pun kita lakukan dari tahun ke tahun, pelbagai pertukaran kerajaan telah pun dilakukan, masih lagi perkara ini tidak lagi mempunyai satu titik tolak untuk menyelesaikannya? Ya,
kita faham kan, kita tahu hari ini lapangan pekerjaan makin sempit. Ya. Pertama mungkin dari segi perubahan teknologi dan sebagainya. Tetapi saya rasa menjadi tanggungjawab kerajaan, terutamanya GLC, GLIC dan sebagainya, create employment untuk rakyat Malaysia. Dan hari ini isu besar ini kita berlumba-lumba untuk mencari keuntungan, KPI sebagainya, menyebabkan kita menjadi taksub kepada kos. So kalau kita kurang ambil pekerja, kos tu kuranglah. Ini masalah besar sebenarnya. Ya, kerja sebenarnya banyak. Tapi seperti yang sebut tadi, majikan akan kata kalau ambil lebih pekerja akan meningkatkan cost of doing business. Ini isu yang kita nampak sekarang. Sedangkan creation of job ni sepatutnya banyak, bukan tak ada. Walaupun kita kata beralih daripada teknologi baru, tetapi bisnes pun bisnes baru. So peluang pun banyak yang patut dikeluarkan, tetapi mereka tidak mau beri peluang-peluang ini. Dan berbalik pada yang mereka nak berhijrah, sebenarnya kalau ikut pendapat saya lah yang saya tahu, sebenarnya ramai meluahkan perasaan nak keluar negara, tapi nak pergi tak ada. It's not that easy untuk bekerja di luar negara. Walaupun dengan keadaan kurangnya kita kata dalam Malaysia ni susah pun makan minum kat rumah ada. Luar negara ini tidak menentu. So peratusan yang nak pergi tu pada saya sebenarnya tak ramai. Yang pergi pun kerana dia nak experience itu saja. Okey, bagi mereka yang barangkali mempunyai keinginan keluar negara ini bagi bertujuan untuk mencari rezeki, memilih di luar negara berbanding di Malaysia, adakah mereka ini sebenarnya terikut-ikut dengan trend di media sosial ataupun sebenarnya mereka memahami bahawasanya memang peluang itu lebih besar di luar negara berbanding di Malaysia? Pandangan daripada Saudara Lim. Okey, bagi saya kita dapat tengok satu trend tu dikenali sebagai brain drain ataupun sebagai penghijrahan graduan Malaysia ke luar negara. So itu memang situasi yang berlaku di negara seperti ekonomi yang mungkin sedang membangun ke negara yang sedang yang pesat membangun ataupun negara maju. So itu adalah satu trend di mana kita dapat tengok pakar-pakar seperti profesional, seperti doktor, peguam dan sebagainya. Mereka memilih untuk berhijrah ke luar negara. Bagi saya adalah disebabkan mereka rasa mereka dapat peluang untuk perkembangan kerjaya yang lebih besar, seperti platform lebih besar, dapat naik gaji mereka, dapat naik pangkat dengan lebih banyak mungkin di luar negara, dan juga tentang faktor pertimbangan gaji di mana mereka rasa mungkin gaji yang mereka terima di Malaysia kurang sikit ataupun kurang banyak sangat kalau mereka kerja di luar negara. So itulah antara faktor, dan mungkin juga disebabkan faktor baru mereka rasa dalam Malaysia ni, contoh seperti saintis ataupun pakar-pakar inovasi, mereka nak mencipta sesuatu seperti kereta terbang contoh. So mungkin dalam Malaysia ni industri dia masih muda lagi. Tak adalah banyak sangat perkembangan. So mereka memilih untuk kerja di luar negara sebab banyak prospek kerjaya yang mereka boleh menerima pengalaman tu. That's why mereka mungkin pergi ke USA, Jepun, China untuk yang sudah berkembang maju dalam teknologi. Okey, mengapa kita masih lagi terhenti ataupun tersekat dengan landscape bahawasanya di Malaysia ini tidak mempunyai peluang kerjaya dalam bidang mahir, sehingga kan ini satu SN merugikan bila mana tenaga mahir ini banyak berhijrah dan ini tidak disuburkan semula kepada dalam sektor ekonomi negara. Mengapa perkara ini masih lagi terjadi di negara kita? Adakah disebabkan faktor peluang ekonomi yang dijana oleh negara kita ini tidak berkembang pesat sebagaimana diinginkan? Pandangan daripada saudara? Bagi saya, Malaysia ni memang kita dapat rasai limpahan rezeki sebab Malaysia ni memang sudah maju pun dalam pelbagai sektor seperti ekonomi, dan kerajaan pun telah melancarkan pelbagai inisiatif untuk membantu siswa dan siswa-siswa seperti di peringkat universiti. Tapi kita dapat tengok brain drain tu disebabkan mungkin kurang kesedaran untuk graduan kita ataupun mahasiswa ataupun belia tentang peluang kerja yang wujud. Kalau mereka tak dapat kerja, sebenarnya pun tak apa, mereka boleh cipta kerja. So bukan mereka kena mohon kerja. So mungkin boleh jadi job creator. Not necessarily kena jadi job applicant, tapi kita boleh jadi pencipta kerja. Itu pun satu inisiatif yang boleh diambil sendiri oleh mahasiswa dan juga graduan. Bukan itu saja, mereka juga perlu melihat secara berpandangan jauh. Di mana mungkin Malaysia mempunyai potensi yang lebih banyak dalam seperti bidang teknologi. Sebab Malaysia ni kita pun sentiasa membuat joint venture ataupun kolaborasi dengan pelbagai negara seperti pertukaran tenaga mahir, pertukaran teknologi dan sebagainya. Maka saya rasa belia mahasiswa di Malaysia ni perlu lebih optimis tentang masa depan Malaysia
Dan kalau ada optimis tu dan juga sifat cintakan negara, kerana di sini adalah kita dilahirkan, maka kita kena ada satu peranan ataupun amanah untuk kekal bersama tanah air untuk bangunkan. So kalau kita ada sifat yang patriotisme tu, saya rasa tidak jadi masalah pun. Sebab Malaysia pun kita tahu banyak dia kerja. Yang tak dapat kerja tu, mereka kena usahakan lagi. Sebab kita tahu, manjada wajada. Sesiapa yang berusaha, dia akan dapat kejaya tu. So itulah antara faktor yang saya rasa mahasiswa perlu sedar diri dan juga cuba cari platform tu. Okey, baik. Saya tertarik. Cuma persoalannya, adakah hujah untuk mencintai tanah air dengan rasa patriotisme itu boleh menghalalkan situasi semasa sekiranya situasi hidup, kelangsungan hidup menekan hidup mereka untuk mendapatkan keperluan lebih baik? Persoalan itu nanti saya akan ajukan dalam analisis. Kita nak bercakap seketika. Kembali selepas ini. Analisis masih lagi mengupas berkaitan isu gaji tak setimpal graduan pilih berhijrah, dan saya ada gantung tadi persoalan hujah untuk rasa cinta kepada negara adakah wajar untuk dihalalkan kepada majikan-majikan untuk mereka membenarkan gaji-gaji yang rendah. Kerana kalau saya lihat kembali, antara yang menarik dalam satu artikel bertajuk memahami statistik kebolehpasaran graduan yang telah ditulis oleh Hawati Abdul Hamid. Dan dia ada menyebut bahawasanya kira-kira 61.6% graduan mendapat pekerjaan dalam tempoh setahun. Walau bagaimanapun, daripada angka tersebut, 37.2% ini bekerja dalam pekerjaan berkemahiran rendah dan mereka ini berada dalam keadaan tidak setara dengan apa yang mereka pelajari. Maka dalam konteks ini, soalan saya kepada Tuan Jaafar, apakah kesan kepada guna tenaga ini sekiranya peluang pekerjaan yang diterima itu tidak sepadan dengan tahap kelayakan akademik mereka? Ya, saya setuju dengan apa yang sebut tadi. Pengalaman saya, bila para graduan mendapati susah untuk cari kerja, dia tak akan gunakan dia punya degree, dia akan gunakan dia punya diploma sebagai untuk dapat kerja. Dengan harapan, bila dapat kerja tempat tu, mungkin setahun, 2 tahun, dia akan beritahu dengan majikan, dia ada degree, supaya naik. Ya. Tapi ini tak berlaku. Ya. Kalau ada pun mungkin 10% sajalah. Lepas tu yang ada degree yang naik. Lebih yang selainnya semua kekal dengan gaji diploma. Masalahnya, kebanyakan industri ni, saya suka sebut tentang patriotik ni. Masalahnya, majikan-majikan atau company kita dalam negara, dia tak patriotik. Ya? Contohnya, dia lebih suka ambil profesional daripada luar negara. Sedangkan dalam negara ni banyak profesional, banyak tenaga mahir yang hebat-hebat. Mengapa kita nak ambil yang di luar? Dan mereka sanggup bayar gaji yang lebih, yang mahal. Kadang-kadang gaji bayar itu boleh menggajikan 3-4 orang profesional dalam Malaysia. Ini satu perkara yang patut kerajaan tengok. Bermakna kerajaan harus memikirkan bagi syarikat-syarikat yang patriotik yang mengambil 100% pekerja Malaysia, mungkin ada sedikit tax relief sebagainya. Itulah insentif. So balik persoalan tadi itu, memang ini berlaku. Dan tidak sewajarnya. Dan kadang-kadang frustration ini berlaku, inilah. 10 tahun masih dengan diploma. Sedangkan dia ada degree. So untuk dia meningkat memang payah. Kerana dia tidak janjikan walaupun ada degree. So dengan cara itu, sama ada dia keluar ataupun buat satu, ataupun redor dengan apa yang ada. Walaupun gaji rendah. Ya. Sedangkan dia ada degree, tapi dia kerja menggunakan diploma. Ini berlaku. Okey, baik. Antara yang menarik perhatian saya bila kita bercakap soal isu upah yang diberikan kepada graduan-graduan, fresh graduate khususnya, antara hujah yang diberikan adalah berkaitan tentang kemahiran graduan yang tidak setimpal dengan kadar yang sepatutnya dibayar kepada mereka. Hujah yang sering digunakan oleh majikan-majikan bahawasanya mereka dibayar berdasarkan kemahiran mereka, bukan kelayakan mereka. Adakah wajar untuk kita terima ketika ini? Pandangan daripada saudara Lim? Okey, terima kasih. Bagi saya rasa kedua-dua tu adalah aspek yang perlu kita tekankan ataupun pertimbangkan. Kita boleh tengok kemahiran je ataupun kita boleh tengok kelayakan je. Sebab kemahiran dengan kelayakan ni bagi saya adalah komplement. Dia adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kemahiran tu kita ada dua. Basically kita ada hard skill dengan soft skill. Hard skill tu apa yang kita belajar. Contoh dalam buku teks, pergi kuliah dan sebagainya. Dan soft skill tu adalah more to kemahiran insaniah, di mana kita contoh kemahiran kepimpinan, pengurusan masa, crisis management dan sebagainya. Maka kita perlu tengok kepentingan untuk memiliki kemahiran sebegitu, sebab apabila kami berada dalam organisasi, kami boleh mengaplikasikan kemahiran yang telah kita belajar. Contoh dalam semasa kita berada di kampus, menjadi seorang pemimpin mahasiswa ke, aktivis mahasiswa, dan kemahiran itu dapat diterjemahkan dalam kehidupan kita. So kita akan nampak lebih berkemahiran
dan mungkin lebih yakin dan lebih dapat menampilkan diri sebagai seorang yang lebih dapat menjalankan kerja dengan cekap. Kalau kelayakan tu semestinya penting. Sebab kelayakan tu adalah tiket pas untuk seorang tu untuk masuk ke dalam industri tu. Seperti dalam bidang peguam, kita perlu ada LLB, iaitu Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang, dan juga untuk membuat chambering 9 bulan. So itulah kelayakan yang kita perlu ada untuk masuk ke dalam industri. Tapi semestinya dalam sesi interview ataupun temuduga, majikan pasti akan tanya tentang kemahiran. Contoh, apa yang anda boleh tawarkan kepada syarikat. Contoh, anda nak gaji 2,000 atau 7,000. Okey, apa yang anda boleh tawarkan? Okay, mungkin boleh cakap saya pernah meneruskan projek, saya pernah memimpin satu persatuan dan kita pernah menjanakan projek mega yang melibatkan kementerian, contoh. So itu adalah antara bonus ataupun added value, nilai tambah untuk mahasiswa yang memiliki kelayakan dan juga kemahiran. Okey, pokoknya untuk graduan yang dihasilkan oleh universiti-universiti Malaysia secara khususnya mempunyai dua nilai ini ataupun tidak? Bagi saya, graduan di Malaysia ni memiliki lebih banyak kelayakan berbanding dengan kemahiran. Sebab mungkin mahasiswa di Malaysia ni kurang aktif sikit kalau berbanding dengan mahasiswa di luar negara. Jadi modul yang dibangunkan oleh universiti gagal untuk memenuhi keperluan yang diminta oleh industri? Perlu ditambah baik lagi. Contoh seperti AUKU perlu dipinda seperti yang telah dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk meminda untuk memberikan lebih banyak autonomi. Sebab kita tahu sekarang ni mahasiswa tidak boleh menguruskan kewangan. Persatuan pun masih tertakluk kepada seperti Haiwan Pelajar, TNC dan sebagainya. So itu adalah kekangan yang mahasiswa hadapi untuk menguruskan persatuan dan mendapatkan autonomi dan juga pengalaman untuk menguruskan satu aktiviti ataupun persatuan dan juga menjadikan diri sebagai mahasiswa lebih holistik. Sebab kita tahu Malaysia ni dia nak pupukkan mahasiswa holistik sebagaimana dalam Lonjakan 10 Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi 2015 sampai 2025. Dan lonjakan itu adalah untuk menghasilkan mahasiswa yang seimbang, holistik dan berciri keusahawanan. Maka kementerian itu perlu memberikan lebih banyak platform dan peluang. Kita tahu kalau nak kemahiran tu, kalau untuk belia kita ada fellow perdana, parlimen belia, majlis perundingan belia negara dan sebagainya. Tapi saya lihat belia ni patut diberikan lebih banyak peranan seperti dalam kampus dari segi aktiviti persatuan, memberikan pandangan kepada negara tentang isu semasa, tentang polisi negara, tentang maka saya rasa belia tu perlu dijadikan pemegang taruh yang boleh duduk sama rendah, diri sama tinggi dengan pemimpin negara supaya belia itu betul-betul dapat kemahiran dan pengalaman. Baik, berbaki daripada 2 tahun lagi kalau kita nak bercakap soal Pelan Pembangunan Pendidikan 2012-2025, lagi 2 tahun kita nak berakhir dan juga memenuhi keperluan kehendak daripada industri itu, 2 kemahiran penting, soal kelayakan dan juga kemahiran soft skill itu sendiri. Apa yang boleh lagi kita lakukan di pihak universiti ini? 2 tahun ini tidak lama. Okey, bagi saya pihak universiti ini pertama sekali perlu membuat satu semakan tentang kursus yang ditawarkan di universiti seperti degree yang ditawarkan supaya pastikan degree itu dapat memenuhi kehendak ataupun cita rasa industri. Sebab ada certain kursus tu mungkin dah tidak lagi relevan dalam universiti. Maka semakan perlu dibuat. Kedua, saya rasa kursus universiti itu seperti university course dan juga satu lagi kursus elektif luar fakulti yang perlu diambil oleh semua mahasiswa, contohnya di Universiti Melaya, perlu dah dipastikan bahawa kursus yang diambil itu bukan saja untuk teori saja. Sebab sebelum ni kita pernah ambil macam subjek-subjek yang mungkin tentang sejarah, itu pun penting. Tapi kita kena pastikan kita kena ada tambahan subjek seperti teknologi, seperti tentang kepimpinan, pengurusan dan juga kita mungkin boleh mewajibkan semua mahasiswa untuk menyertai Badan Persatuan. Sebab dalam universiti ni kita tidak wajibkan, kita hanya bagi merit untuk yang menyertai. Tapi adalah lebih baik, elok bagi saya kalau kita mewajibkan seperti dalam sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Tapi di universiti ni kita berikan kebebasan untuk join lah mana-mana 10 ke 20 persatuan ataupun badan beruniform yang dikehendaki. Tapi di sekolah rendah dengan sekolah menengah kita kan tetapkan kan badan beruniform, persatuan dengan ni society. Itu je 3. So universiti ni kita bagi platform lagi dan mewajibkan supaya mahasiswa sertai supaya mereka dapat pengalaman dan dapat melengkapi diri dengan kemahiran insan yang diperlukan. Dan bukan itu saja, untuk merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi ini, kita perlu pastikan mahasiswa dapat lebih banyak pengalaman on the ground. Iaitu mereka perlu tambah lagi pengalaman untuk visit ke industri ke, ataupun buat networking dengan industri dan juga membuat latihan industri, iaitu seperti internship. Baik, itu antara strategi yang bakal boleh dilakukan berbaki 2 tahun sebelum berakhirnya Pelan Pembangunan ini. Dan nak bercakap juga soal isu gaji bagi pekerja profesional. Tahun lepas kita pernah dikejutkan dengan angka dianggarkan 500,000 rakyat Malaysia ini kehilangan
tenaga kerja berkemahiran tinggi. Dan dalam bahasa yang sama juga saya semaklah betul atau tidak gaji mereka ini rendah berbanding dengan di luar negara. Berdasarkan kenyataan media pada Mac 2022 oleh Lembaga Jutera Malaysia, sekitar 30% jutera menerima gaji permulaan di bawah RM2,000. Dan saya nak bertanya dalam konteks ini, Tuan Jaafar, sekiranya kadar upah permulaan pekerja profesional pun tidak capai kepada gaji wajar sebagaimana telah pun direkomendasikan oleh BNM, adakah realiti di Malaysia ini kadar peratusan pekerja bidang bukan profesional menerima kadar upah bawah RM2,000 jauh lebih besar peratusannya? Dia bila kita bercerita tentang kadar upah ni, sistem di Malaysia ni, kerana bila graduan ni kita sebut graduan yang baru habis, ya, memang tak ada pengalaman lah. Tak pernah bekerja. Kalau pergi interview, ada pengalaman kerja, memang tak ada lah. Dan orang yang dah lama. So, dia kena ada that kind of ni. Kalau bercerita tentang yang baru masuk, walaupun profesional, dia ada tempoh percubaan. Okey. 6 bulan, setahun. Ya. Tempoh percubaan tu biasanya gaji tu dia bayar minimal lah. Itu memberi peluang pada industri untuk lihat adakah orang ini betul-betul berkebolehan. Dan untuk dia pula membuktikan dia boleh. Kalau dia melepasi tempoh cubaan tu, dan gaji dia akan lonjak lah. Ikut apa dia. Tapi kalau sebut tadi jurutera gaji RM2,000 ke bawah, itu sesuatu yang mengejutkan lah. Cuma hari ini, macam disebut tadi, jurutera ni pun dah kita nampak, dah become macam obsolete je. Kerana kita tak perlu gila jurutera banyak. Kerana teknologi kita beli dari luar. Bukannya ada jurutera untuk nak buat sesuatu, tak ada. Dia tak cipta teknologi, kita beli. And maintain. So maknanya you tak perlukan jurutera yang banyak. Kecuali you perlukan ada orang-orang yang boleh mencipta sebagainya. So balik pada soalan tadi, memang kalau itu memang something wrong, kecuali RM2,000 itu sebagai permulaan. Maka itu wajar. Yes. Baik. Cuma kalau itu wajar, saya nak menilai pula tentang kadar pergerakan gaji. Kalau dikatakan itu adalah wajar untuk permulaan, tetapi kadar pergerakan gaji di Malaysia ini sangat lemah dan lambat. Ya. Maka di awal itu gaji permulaan sudahlah rendah, pergerakan gaji juga lambat. Jadi di mana peluang yang ada bagi graduan-graduan sebenarnya ini? kalau kita lihat, kita kembali balik kepada sistem PLWS. Productivity Linked Wage System. Okay. Bermakna kalau dia perform tahun itu, dia tak semestinya dapat 2% dia lonjak. Dia kalau ada 10 pekerja, ya, yang 3 ni prestasi tinggi, dia akan mungkin dapat 10% increment. Yang lagi 2 tu 2%, 3%. So, sinilah sistem ni, betul lah kita kata tidak ada sistem yang perfect. Tetapi sekurang-kurangnya ada satu sistem untuk kita mengkaji prestasi pekerja. So, ada yang saya tahu, within 10 years dia dah melonjak tinggi. Ada saya tahu 20 tahun pun pergerakan slow. Itu depend on individu. Kalau kita nak rangkumkan semua payah. Kerana PLWS ni dia sistem dia individu. Mengukur kepada prestasi individu itu sendiri. Baik, selepas ini kita nak bersama dengan individu terbang dari yang berada di New Zealand. Tapi saya nak bercakap tentang beliau, kenapa beliau memilih New Zealand sebagai destinasi untuk memulakan kerjanya di sana. Kita akan bersama dengan beliau sebentar saja lagi. Semuanya dalam analisis. Baiklah, kita nak terbang ke New Zealand bersama dengan seorang rakyat Malaysia yang berada di sana, yang sedang bekerja di sana sebenarnya, iaitu Cik Nur Aina Adlina On Khairuddin yang merupakan graduan Malaysia di New Zealand. Secara dalam talian, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam, boleh. Okey, Alhamdulillah. Baik, Cik Adlina, saya nak bertanya, hari ini kita bercakap soal isu graduan yang memilih bekerja di luar negara kan. Cik Adlina sendiri sekarang berada di New Zealand, bekerja di sana. Mungkin di permulaan ini boleh kongsikan kepada kita bagaimana permulaan memilih ketika itu memilih untuk bekerja di luar negara berbanding di Malaysia, dan sekarang ini bekerja dalam bidang apa? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya ke program Buat Bicara ini. Jadi saya baru saja menamatkan pengajian ijazah sarjana muda di Victoria University of Wellington Disember lalu. Saya mengambil jurusan Bachelor of Commerce, majoring in Actuarial Science and minor in Japanese. Jadi saya baru bermula bekerja pada Februari lalu. Maka boleh katakan dalam baru 3 bulan sahaja bekerja. Jadi kenapa memilih untuk meneruskan kehidupan di sana berbanding pulang semula ke tanah air, mencari peluang pekerjaan di tanah air? Sebelum saya menamatkan pengajian, saya telah ditawarkan bekerja dengan syarikat ini. Jadi setelah meneliti kontrak gaji yang menarik
package benefit yang ditawarkan, saya membuat keputusan untuk menerima tawaran mereka. Gaji menarik yang ditawarkan membolehkan saya hidup dengan selesa lah, di samping dapat membantu keluarga saya yang berada di Malaysia. Okey, itu mungkin jadi faktor utama mengapa memilih untuk berada di sana. Mungkin boleh kongsikan kepada kita, individu anda baru saja bekerja di sana, fresh graduate, dan disebut tadi gaji itu sangat berpatutan. Dan saya nak bertanya tentang kadar gaji ataupun kadar upah diberikan dengan kos sara hidup di sana. Adakah ianya sangat berbaloi untuk seorang fresh graduate, dan adakah gaji anda terima itu adalah gaji yang biasa ditawarkan kepada fresh graduate di sana? Okey, jadi saya boleh katakan gaji di New Zealand ini adalah selayaknya lah dengan bidang pekerjaan yang dipilih. Boleh dianggarkan gaji kasar fresh graduate New Zealand di sini adalah dalam lingkungan 5 ke 7 New Zealand dollar. Walaupun gaji yang ditawarkan tinggi, pemotongan cukai pendapatan juga agak tinggi berbanding di Malaysia. Walaupun begitu, kelebihan gaji di sini tak dapat dinafikan lah, adalah lebih baik. Contoh di sini saya boleh berikan ialah saya dapat mengambil kesempatan daripada pertukaran mata wang daripada New Zealand dollar kepada RM. Contohnya, jika saya menyimpan 1,000 New Zealand dollar sebulan, saya dapat menukarkan wang tersebut kepada RM dan menyimpan sebanyak RM2,600 Malaysia. Okey, baik. Ada sebelum menerima tawaran tersebut, adakah Cik pernah membuat perkiraan sekiranya kalau berpindah di Malaysia, bekerja di Malaysia, mempunyai peluang yang sama sebagaimana keistimewaan diterima di New Zealand itu? Okey, jadi seperti saya telah nyatakan tadi, terdapat beberapa benefit yang menarik perhatian saya sebenarnya daripada syarikat tersebut. Pertama sekali, mereka menaja kos untuk mengambil professional paper sepanjang saya bekerja di syarikat tersebut. Dia bukanlah satu kemestian bagi staf di sini untuk mengambil peperiksaan tersebut, tapi dia adalah galakan untuk pekerjanya menambahkan skill dan ilmu pengetahuan. Bukan itu sahaja, mereka juga menyediakan jumlah hari cuti belajar bergaji yang sesuai. Jadi juga selain itu, kami dapat waktu kerja yang sangat fleksibel. Jadi kami tidak terikat dengan setiap hari perlu ke pejabat, kerana syarikat saya sendiri membekalkan kemudahan untuk bekerja dari rumah. Mereka sendiri yang menghantar kelengkapan komputer dan kelengkapan komunikasi untuk saya bekerja dari rumah. Okey. Baik, ini menarik perhatian saya. Terima kasih atas maklumat itu. Dan saya nak terus mendapat feedback sebenarnya daripada rakan kita ataupun panel kita yang di studio ini. Disebabkan faktor tadi yang menarik minat beliau, dan ini tertarik dengan fakta yang saya keluarkan dari statistik tadi. 36% itu merasakan bahawa mereka mahu berhijrah sebab kerana faktor pembangunan kerjaya yang kurang di Malaysia ini. Dan dalam masa yang sama juga, ia berkaitan tentang isu kurangnya latihan. Bahkan dalam konteks ini, nanti saya minta dulu Cik Edlina untuk sentiasa kekal di sana, kerana ada persoalan lagi saya nak tanyakan. Dalam konteks ini, mengapa industri di Malaysia ini tidak mengamalkan amalan sedemikian untuk memotivasikan pekerja-pekerja yang akhirnya boleh mengekalkan mereka di dalam sebuah organisasi? Tuan Jaafar. Sebenarnya perkara ini memang banyak kita bincang dalam DMTC sebagainya. Kita tahu masalahnya majikan di Malaysia ni tidak begitu berat tentang mereka bekerja. Itu saya beritahu lah. Kecuali ada arahan atau akta yang mula. Contohnya, mereka lebih suka gajikan warga asing kos rendah. Kalau cerita tentang apa yang disebut tadi, kemudahan yang diberikan, itu mungkin beberapa kerat saja. Tapi general workforce, apakah boleh sediakan? Tak mungkin juga. Sama juga kalau ada di kalangan pakar-pakar yang keluar kerja di Malaysia, dia given macam-macam, rumah lah, itulah ini. Tapi kita punya pakar sini tidak beri semua itu. Supaya juga akta ada kata pekerja warga asing kalau kerja Malaysia disediakan rumah. Pekerja kita tak disediakan rumah, tak diberi alam rumah. So nampak ada disparity itu. So ini yang sepatutnya kajian lihat balik. Mengapa perkara-perkara ini berlaku? Kita ada banyak big company, even dalam GIC big company, multinational, tapi tidak ada kemudahan ini. Seolah-olah macam kita di Malaysia ni tidak begitu berat. Kita nak pekerja yang mahir, yang bagus, tapi kita tak bagi yang terbaik. So inilah yang dilema yang kita ada.
Okey. Ya, kita nak yang terbaik tapi bagi gaji rendah. Tak bagi kemudahan yang baik. So, dia tak balance lah. Okey, baik. Saya nak bertanya pula kepada Cik Adeline. Dalam konteks ini, seperti sedia maklum, Malaysia kita mengekalkan atau melakukan satu kaedah untuk memperkirakan gaji minimum 2022 naik kepada RM1,500. Dan itu adalah strategi kita untuk meningkatkan kadar upah di Malaysia. Pandangan daripada Cik Adeline sendiri dalam konteks ini, kalau di luar negara, amalan gaji minimum itu adakah amalan biasa yang dilakukan oleh oleh negara, khususnya di New Zealand, ataupun di New Zealand ini kaedahnya berbeza sedikit dalam penetapan kadar upah? Di New Zealand ini, kalau kita katakan bekerja mengikut jam, paling minimum ialah dalam $21 satu jam. Selepas cukai mungkin dalam 18 New Zealand dollar. Jadi kerja-kerja sebegini adalah contohnya seperti kerja cleaner ataupun kerja di restoran, kerja part time. Itu adalah kadar upah yang sering diberikanlah kepada pekerja sebab saya sendiri pernah bekerja part time di New Zealand semasa belajar. Jadi saya juga mendapat gaji minimum which is reasonable and selesa untuk saya meneruskan kehidupan di samping belajar. Ini yang menariknya apabila gaji minimum itu selesa dengan keperluan kawasan dahulu faktor ekonomi. Terima kasih kepada rakan kita yang berada di New Zealand ketika ini, iaitu Cik Nur Aina Adlina On Khairuddin atas perkongsian langsung dari New Zealand berkaitan tentang isu kadar upah di sana. Kita doakan agar diberikan kemudahan dan juga peluang kerja itu akan lebih berkembang. Terima kasih kerana bersama dengan Analisis. Baik, kita nak sambung semula perbincangan kita berkaitan tentang perkara ini. Saya nak beralih kepada Saudara Lim. Saudara Lim, saya nak menilai tentang satu laporan dikeluarkan oleh seorang penyelidik bersekutu di Khazanah Research Institute ataupun KRI, Muhammad Amir Rafiq Abdul Rahim, dalam penulisan akhbar di akhbar tempatan awal tahun ini. Ada menyebut berkaitan tentang kebolehpasaran bagi graduan itu tinggi di Malaysia. Maksudnya majikan ambil mereka dan mereka ditempatkan dalam sektor pekerjaan. Walau bagaimanapun, ianya hanya tertumpu kepada jumlah yang dapat kerja dan tidak menekankan tentang isu kadar upah permulaan yang bersesuaian kepada mereka. Malahan 90% graduan TVET menerima upah di bawah RM2,000 sahaja di negara Malaysia ini sebagai gaji permulaan. Persoalan saya, wajarkah kerajaan menetapkan gaji permula sekitar RM3,000 mengikut kelayakan akademik ataupun bidang tertentu seperti mana yang pernah pun disaran oleh salah seorang ahli Dewan Negara, Datuk Siva Raj Chandran dalam konteks ini? Bagaimana pandangan anda? Okey, terima kasih. Bagi saya, gaji permulaan itu adalah ditetapkan mengikut seperti bidang bidang masing-masing. Tapi kita pun perlu mengambil kira faktor lah di mana mahasiswa graduan tu telah berusaha untuk memegang satu belajar dan juga akhirnya berjaya untuk graduate lah. Bagi saya, gaji dalam lingkungan 2,000-3,000 tu dalam Kuala Lumpur ataupun di sekitar bandar tu adalah agak sukar untuk seorang untuk menjalani hidup. Seloknya gaji tu adalah lebih tinggi sikit, dalam sekitar 3,000-4,000 adalah lebih baik. Tapi ini juga berdasarkan kepada perbelanjaan seseorang tu. Kalau seseorang tu dia tinggal sendiri ataupun dia berbelanja sedikit saja mengikut kemampuan masing-masing, so mungkin 2,000 tu pun cukup. Tetapi kita hari ini kita nak bincang tu adalah gaji tu setimpa tak dengan kemampuan tu ataupun kelayakan tu. So bagi saya, kita perlu menghargai jasa dan juga sumbangan TVET, especially graduan TVET, kerana mereka akan menyumbang kepada technical vocational bidang negara tu. Dan bidang tu adalah amat diperlukan untuk memacu pembangunan negara. Dan saya tengok perspektif negara kita kan, ataupun masyarakat negara kita memandang TVET ni sebagai pilihan kedua ataupun second class. Tapi bagi saya, kita perlu ubahlah persepsi ni. Kita perlu melayan semua orang dengan lebih adil dan saksama, especially tentang graduan TVET. Di mana mereka pun menyumbang kepada ekonomi dan mereka tidak boleh dihadapi oleh majikan yang mendiskriminasikan mereka dan melayan mereka untuk bagi gaji kurang dari 2,000. Dan mereka sepatutnya diberikan lebih banyak gaji setimpan dengan kelayakan mereka dan pengalaman mereka. So itulah pandangan saya. Baik, dalam konteks ini juga saya nak bertanya berkaitan tentang satu lagi dapatan berkaitan tentang isu gaji minimum yang kita amalkan ini. Dalam satu temu bual sebelum ini yang telah pun ditanya kepada Datuk Syamsuddin Bardan, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, baru-baru ini pada 9 Mei 2023 dalam satu stesen TV tempatan, beliau ada mengatakan bahawasanya kaedah ampungan pasaran adalah satu kaedah yang lebih baik dalam menentukan pergerakan gaji.
seperti yang pernah berlaku di Australia. Australia pernah melakukan kaedah menggantung kadar gaji minimum selama 10 tahun bagi mewujudkan ampungan dalam pasaran itu. Jadi saya nak tanya dalam konteks ini, kaedah sekarang kita gunakan adalah kaedah penetapan gaji minimum sebagai antara satu benchmark untuk diberikan kepada pemulaan gaji. Walau bagaimanapun, dengan kaedah upah melalui ampungan pasaran, adakah ini mampu untuk menggerakkan pergerakan gaji dalam keadaan lebih optimis? Pandangan daripada Tuan Jaafar? Masalahnya majikan di Malaysia ni tidak seperti yang kita lihat. Kalau tidak ada undang-undang untuk meletak satu tahap, so mereka akan bagi yang paling rendah. Pada mereka lagi rendah lagi bagus. So they save cost. Ampungan boleh kalau yang peringkat atas. Maknanya kalau yang profesional sebagainya, let the market forces yang tentukan. Tetapi di bawah ni kena ada undang-undang. Kalau tak ada gaji minima, majikan akan bagi sukati je. Ya. Kita tak nak ada dengar sampai gaji RM10 sehari pun ada. Ya. So ini Malaysia ni, masalah kita ni, majikan kita ni tak semua yang betul-betul professional in dealing with workers. Itu masalah ni. Maknanya dua-dua pun boleh. Ampungan tu untuk yang di atas, yang di bawah tu kena ada undang-undang, kena ada minima. Kadang-kadang minima dia pun kita tak begitu seronok, kerana bila naikkan gaji minima, orang yang berada di, contohnya kita naikkan gaji minima 1,500, orang yang di 1,600 akan terasa, dia dah kerja 10 tahun, tiba-tiba orang ni naik 1,500, dia tak naik. Dia tidak ada anjakan. Sepatutnya kalau naik 1,500, yang 1,600 naik juga lah. Jadi biasanya yang senior dia akan terasa gaji minima naik, tapi dia tak naik. Itu pun dia punya masalah. Ini juga pernah disuarakan ketika awal dahulu, ketika penguasaan gaji minimum RM1,500 yang telah pun diumumkan kerajaan. Selepas ini kita nak menilai pula apakah strategi yang lebih baik untuk kita lakukan bagi tujuan mewujudkan situasi menang-menang bagi pihak pekerja dan juga pihak majikan. Sebenarnya kami akan diskusi dalam analisis selepas ini. Baik, kita sudah pun berada di blok terakhir dalam perbincangan berkaitan tentang isu kadar upah di Malaysia ini dan juga isu graduan di Malaysia. Saya nak meninjau tentang satu laporan dikeluarkan oleh Unit Perancangan Ekonomi 2019 berkaitan tentang kadar compensation of employees ataupun CE, iaitu tentang soal gaji di Malaysia ini jauh lebih rendah berbanding dengan kadar KDNK di dalam negara kita. Berbanding juga dengan negara-negara lain sebagai contoh di Singapura, Australia, kita jauh ketinggalan dengan mereka. Dan pekerja Malaysia hanya pada kiraan dalam tersebut nombor itu, dalam pekerja Malaysia ini hanya menerima sebanyak RM35 saja bagi setiap RM100 wang yang dijana oleh ekonomi. Jauh lebih rendah berbanding negara-negara yang lain. Soalan ini saya ajukan kepada saudara Lim. Melihat kepada angka ini, kita jauh ketinggalan dengan kadar produktiviti yang kita hasilkan. Sekiranya trend ini tidak ditangani, apa yang akan berlaku kepada peluang pasaran buruh di Malaysia? Anda sendiri yang bakal turun ke lapangan, masuk ke dalam bekerjaya, sekiranya peluang perkara ini tidak ditangani, pada pandangan anda, apakah akan berlaku dalam trend pasaran buruh kita? Okey, pada pendapat saya rasa trend ni perlu diselesaikan secepat mungkin. Sebab kita tahu Malaysia ni memang kita dah ada Akta Majlis Perundingan Gaji Negara, di mana gaji minimum tu perlu dikaji setiap 2 tahun. Tapi bagi saya tu Malaysia ni sepatutnya kena lebih komprehensif dalam segi perlindungan sosial dan untuk menjamin keselamatan sosial untuk pekerja. Sebab pekerja ni kita tahu kita dalam era ekonomi baru, kita ada pekerja dalam kontrak perkhidmatan, kontrak pekerjaan. Satu tu kontrak for service, satu tu kontrak off service. So kita pun kena jaga sebab dua-dua pun menyumbang kepada KDNK negara. Untuk menjaga kebajikan khasnya, saya akan tekankan dalam gig worker ataupun pekerja gig adalah kita mungkin perlu ada akta untuk freelancer ataupun pekerja sambilan. Di mana kita perlu rujuk seperti negara lain. Saya bagi contoh, New York. Mereka ada satu akta dipanggil Freelance Isn't Free. Freelance bukan percuma, akta tu. Untuk melindung freelancer dan juga pekerja di bawah kontrak perkhidmatan. So itulah bagi saya Malaysia perlu menengani untuk gig worker pertama. Untuk yang dalam kontrak pekerjaan, iaitu kontrak of service, kerajaan pula perlu lihat macam mana kita nak pastikan majikan dapat berikan gaji minimum ataupun gaji yang setimpal dengan kelayakan mahasiswa ataupun graduan tu. Dan apa faktor yang boleh dilihat apabila nak berikan gaji tu adalah banyak seperti kelayakan, pengalaman, dan kita jangan minta je graduan tu ada pengalaman kerja 2 tahun 3 tahun sebab memang tak possible sebab mereka pun baru graduan kan. So apa yang kita perlu lihat adalah keupayaan mereka seperti untuk berkhidmat dengan cemerlang dalam tempoh percubaan seperti probation period
Dan mereka majikan kena pastikan gaji yang diberikan tu adalah setimpal dengan negara lain. So Malaysia tu melalui Majlis Perundingan Gaji Negara perlu sentiasa rujuk pakar dan juga banding gaji Malaysia dengan gaji negara lain. Baik. Untuk pastikan gaji itu adalah sama dengan standard antarabangsa. Baik, perbandingan dengan negara-negara lain itu adalah satu kaedah yang baik. Mungkin kita boleh belajar bagaimana mereka mengurus tentang satu perkara ini. Sebagai contoh di Singapura, mereka ada model gaji progresif sehingga kan mereka yang sekecil-kecil tugasan pun dilihat dipandang dalam bentuk polisi. Dalam konteks ini saya nak bertanya kepada Tuan Jaafar, apakah bentuk model relatif yang boleh kerajaan Malaysia bangunkan selepas ini bagi tujuan untuk memastikan isu upah itu kekal progresif, dalam masa yang sama juga memberikan kewajaran kepada majikan untuk mereka mampu membayar gaji dan meneruskan kelangsungan operasi bisnes mereka. Ya. Isu gaji progresif ni, kalau kita lihat dalam keadaan sendiri, formula atau sistem yang digunakan pun boleh kita pakai. Di mana kita tak nampak gaji pekerja dia mati. Lepas 10 tahun dia dah tak bergerak. Dalam kerajaan saya dipahamkan dia akan bergerak sampai 60. Ya. Tetapi dalam sektor swasta, kadang-kadang dia ada tangga gaji. 10 tahun dah mati gaji, dia tak bergerak dah. Jadi untuk kita lebih progresif, kadang-kadang bukan saja gaji yang kita bincang. Orang buat profit sharing, orang company punya ni kan. Kalaupun gaji tak tinggi sangat, tetapi kalau ada satu tu fixed income, gaji. Tetapi yang satu itu, dari segi sharing, dari segi profit yang ada lah. Kalau company itu untung tahun tu, dia lebihlah bagi pada pekerja. Kalau itu ada dijanjikan sebagainya, saya ingat pekerja tidak akan komplain tentang gaji yang tak simpal. Kerana at the end of the day dia ada profit sharing dengan company. Company perform, dia dapat. Ini baru kita kata kita bersama dengan company untuk menghasilkan yang terbaik. At the end of the day kita pun dapat apa yang dihasilkan. Itu lebih baik. Baik, itu antara kaedah yang mungkin barangkali boleh dilihat secara langsung. Baik, untuk merumuskan perbincangan kita, ada satu persoalan yang saya akan ajukan kepada kedua-duanya. Saya melihat kembali di bawah pentadbiran kerajaan kini, kerajaan terkini ada menyatakan tentang keutamaan mereka mentadbir negara ini, iaitu antara keutamaan tertinggi mereka adalah mereka mahu melihat tentang isu penetapan gaji purata, bukan sahaja soal gaji minimum, termasuk isu gaji lepasan graduan. Itu adalah komitmen yang mereka mahu berikan bagi menguruskan negara ini. Walaupun baru lagi pentadbiran itu di bawah kerajaan terkini, pandangan daripada kedua-duanya, adakah plan strategi yang dimainkan oleh kerajaan ketika ini sedang bergerju ke arah keinginan keutamaan itu ataupun sebaliknya? Pandangan dahulu daripada Tuan Jaafar. Pada saya sebenarnya ia memerlukan the political will of the government to implement. Kita ada banyak kajian-kajian, banyak ni Bank Negara, KWSP, banyak kajian-kajian dah ada pun. Ya. Tetapi akan ada tentangan daripada pihak majikan. So di sinilah kita nak lihat adakah government yang ada hari ini dan pemimpin industri yang ada hari ini serius nak melihat ke arah itu. Itu saja. So dia tak perlu lagi nak tengok apa lah. Semua dah ada. Ya. Nak implement saja. So adakah mereka ni mempunyai the political will untuk buat? Okey. Baik, itu pandangan daripada Tuan Jaafar, pandangan daripada Saudara Lim. Okey, bagi saya tengok pentadbiran kerajaan ini, hasil Perdana Menteri menyatakan komitmen untuk menoktarkan kemiskinan, iaitu menghentikan segala kemiskinan. Dan bagi saya untuk merealisasikan itu, mereka perlu ada satu pelan, iaitu contoh komitmen mereka dalam menyelesaikan isu tangga gaji, kenaikan gaji, peluang kerjaya dan sebagainya dalam satu polisi yang sepatutnya dilancarkan. Dan bukan lancarkan polisi je, kita kena mencontohi rancangan Malaysia 5 tahun. Di mana kita keluarkan satu mid-term report ataupun report dalam 5 tahun, 10 tahun untuk kaji bahawa kita dah capai mana dah prestasi pelan tersebut dan juga prestasi kerajaan untuk mencapai dan merealisasikan aspirasi dan agenda mereka dalam pelan perancangan, contoh pelan perancangan gaji Malaysia. So mereka kena ada satu report tu untuk menilai sebagai kayu ukur mereka, KPI mereka untuk mencapai agenda mereka. So itulah pandangan saya. Baik, itu adalah konklusi yang diberikan oleh kedua-dua panel dalam kita berbicara soal isu berkaitan upah dan juga graduan yang memilih untuk berhijrah dalam konteks ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Jaafar Majid dan juga saudara Lim San Sien atas perkongsian cukup baik. Dan saya kira terima kasih juga kepada anda bersama kami dalam lebih kurang 1 jam bersama dengan analisis dalam membicarakan isu ini. Baiklah saudara, berkaitan isu gaji ini di Malaysia ini bukan saja tentang soal nombor dan juga statistik semata-mata, tetapi ini tentang keadilan dan juga kesejahteraan untuk kelangsungan hidup. Hakikatnya sehingga 2019 Bank Dunia melaporkan bahawa 20% daripada isi rumah tidak mencapai paras upah hidup. Jika diteliti pula laporan dalam survei gaji dan upah 2021,
Jabatan Peragam Malaysia ada kebimbangan yang memerlukan gerak kerja drastik oleh semua pihak yang terlibat. Buat pihak kerajaan, perlu adanya mekanisme penyesuaian gaji minimum yang berterusan dan selaras dengan realiti ekonomi semasa. Buat majikan, ingat, dalam perniagaan yang berjaya, ada pekerja yang berpuas hati dan termotivasi. Carilah sisi mencari kebajikan dalam mengejar keuntungan menggila. Dan buat kita pekerja pula, usah berhenti belajar dan berkembang. Nilai anda di tempat kerja adalah refleksi langsung kepada penghasilan diri anda sendiri. Satukan negara Malaysia dengan Ummah Malaysia Madani. Saya Dina Syah Salim. Assalamualaikum dan selamat petang Malaysia. Waalaikumsalam.